Jadi yang penting sekali hendaklah kita bersyukur dalam meletakkan matlamat kita nak menjadi manusia yang lebih baik, maka kita hendaklah meletakkan dua azam yang paling baik sekali untuk tahun ini. Dua azam yang dicadangkan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa berhenti walaupun masih belum berjaya adalah dua, memperbaiki dan menambah baik ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku tiga golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk syurga. Mereka adalah yang mati syahid, orang fakir yang tidak meminta-minta, dan orang yang tidak disibukkan pekerjaannya daripada taat beribadah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang mula-mula masuk syurga pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang fakir yang tidak meminta-minta. Dia dah susah tapi dia tak minta-minta. Orang bagi dia ambil, tapi dia tak minta-minta pun. Dua. Dan yang ketiga, orang yang tidak disibukkan pekerjaannya daripada taat beribadah kepada Allah. Jangan disebabkan kita sibuk dengan benda-benda dunia, maka kita melalaikan ibadah kita. Pukul 7 je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Haji Rashid selaku pengurusi masjid Al-Islahiyah, bahagia Ustaz Syamsul Adli, timbalan pengurusi yang dihormati dan dikasihi, bahagia Datuk Abdul Aziz Syekh Fadil selaku penaung SKT 63 ya. Sekolah Kebangsaan Tawau. Seterusnya semualah ya, ahli jawatankuasa masjid, hulu balang, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan semua peringkat yang bersempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Ya. Dan Alhamdulillah, hari ini tajuk yang telah dipilih, tempat jatuh lagi dikenang. Di sini kami bermula. Lain macam tajuk ni. Ya. Tajuk ni tajuk yang telah dipilih khas oleh masjid ni kan. Tempat jatuh lagi dikenang. Di sini kami bermula. Ni okey lah ni. Saya pernah dulu dapat tajuk kalau ku tahu, tajuk macam tu. Kalau ku tahu. Saya kata nak buat macam mana tajuk ni? Pandai-pandai lah ustaz kata. Dia pilih tajuk suruh aku berpandai macam mana kan? Tapi hari ni tempat jatuh lagi dikenang, di sini kami bermula. Dia ada dua lah kan? Mana ni tempat ramai orang membangun berbakti dekat kawasan ni, akhirnya kan di sinilah bermula segala-galanya. Kalau ikutkan dulu kawasan ni, kawasan Tawak ni tak seperti apa yang ada hari ni. Dulu mungkin sebuah kekurangan. Masjid ni pun dulu mungkin lain rupanya. Kan dulu masjid kayu, masjid papa, masjid lama, dan hari ni dah dapat masjid baru kan. Dan Alhamdulillah tu sebab saya tak menolak pelawaan untuk ceramah di masjid ini, kerana saya difahamkan jemaah subuhnya pun macam ni lah ramainya. Kalau gelak tu tak ada lah tu kan. Saya nak confirm kan tu kan, nak confirm, double confirm. Jadi dan begitu juga kita juga boleh ambil kenapa disebutkan tempat jatuh lagi dikenang, maknanya apa juga kesilapan lalu yang pernah kita buat, kita perbetulkan. Dan di sini kita bermulalah kita dengan langkah yang baru, dengan azam yang baru. Itu sebabnya kalau kita tengok kan SKT 63, dia pun terkejut.
Dia pun terkejut. Kenapa? Tiba-tiba kan. Tiba-tiba 63 tu dah tukar jadi 23. Kan? 2023. Daripada 1963. Saya pun belum lahir lagi. Kan? Tiba-tiba hari ni. Ayat orang Melayu yang paling mahal sekali tiba-tiba. Tiba-tiba dah 60 tahun. Tiba-tiba dah 70 tahun. Tiba-tiba seolah-olah sebelum tu memang tak sedar diri. Macam itulah. Kan? Jadi mana kata macam itulah manusia. Itulah hidup manusia. Jadi kita juga boleh ambil tempat jatuh lagi dikenang adalah pada tahun-tahun yang lalu, termasuklah 2022. Dan di sini kita bermula, bermulalah lembaran baru di dalam tahun 2023. Jadi setiap tahun kita akan membicarakan tentang apakah keazaman yang akan kita laksanakan. Apakah benda-benda baik yang nak kita buat? Apakah perubahan-perubahan yang kita nak buat? Nabi dah ajar kita. Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata hijrah ni tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad, kata Nabi. Maksudnya niat nak buat benda yang lebih baik, niat nak buat benda yang baik, dan perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Itu je yang tinggal sekarang. Mana nak beritahu bukan senang, susah. Niat pun susah. Bayangkan, niat nak suruh niatkan kadang-kadang tak, dia kata okey je. Tu sebabnya Dr. Fadilah Kamsah tu dalam satu ceramah dia pernah sentuh, dia kata manusia bukan tak nak berubah, tapi kadang-kadang manusia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Tu sebab niat pun dia tak boleh tukar. Contoh paling senang lah, benda yang kurang sensitif lah kita ambil. Contoh isap rokok. Contoh lah kan, isap rokok. Bila orang cakap kau berhentilah merokok, niat pun susah. Kan, kalau dah dia memang merokok. Saya tengok kat satu masjid dekat Pulau Pinang tu, dia siap ada dampal dekat dinding tu. Dinding tu siap ada ukiran tu, besar tulisan tu. Majlis Fatwa Kebangsaan tentang hukum merokok tu haram tu. Ada seorang pakcik tu, dia membaca, dia berdiri tegak, dia membaca tulisan tu sambil dia merokok. Tu hebat tu. Nampak tak? Bayangkan, sambil dia merokok dia baca. Haram rupanya, boleh tahu. Macam itulah keadaan hebat orang kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Jadi makna kata bukan senang. Dan bila masuk je bertukar je tahun, maka kita akan menjadikan kewajipan untuk diri kita untuk menetapkan matlamat untuk berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Ada yang azam nak turunkan berat badan. Ada yang berazam untuk mencapai keputusan cemerlang. Ada yang cakap nak dapat kerja lebih baik. Ada yang nak usaha untuk meningkatkan ekonomi. Dan tak kurang juga dalam ibadah. Kalau dulu tak semayang, dia nak semayang. Kalau dulu semayang lewat, sekarang nak semayang awal. Nak pergi haji sangat, dia pun pergi daftar. Siapa yang baru daftar haji hari ni, kalau hari ni pergi daftar kat Tepung Haji, insya-Allah kalau tak ada apa-apa aram melintang, boleh pergi pada tahun 2173. Macam tu je ya. Jadi maknanya 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Mati hidup belum boleh pergi, belum mati balik macam tu. 3 kali. Kan, tapi itu perancangan manusia. Kalau buat rayuan kadang-kadang dengan izin Allah dapat kita pergi awal. Macam itulah. Jadi hari ni kita nak share dalam matlamat-matlamat tu, dalam banyak-banyak matlamat ada satu matlamat yang tidak digalakkan. Janganlah sibuk nak kerja jadi kaya. Tu dia. Sibuk nak kerja jadi kaya. Sebab apa saya kata jangan kerja jadi kaya? Tak salah kaya, tapi jangan kerja nak jadi kaya. Sebab apa? Sebab kaya tak pernah selesai. Kaya tak pernah selesai. Kita rasa kaya. Tak, orang yang kaya terkata belum kaya lagi. Ada yang lagi kaya daripada dia. Jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam tu. Ya. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Nabi sebut anak-anak Adam. Siapa sini nama Abah Adam? Tu. Tak, mana anak Adam tu, kita lah manusia ni. Daripada zaman Nabi Adam tu, wahai anak-anak Adam. Dia. Kata Nabi, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga.
Tak pernah cukup. Itulah sifat manusia. Ada orang tu dia kata, aku dapat duit KWSP ni besok keluar aku relax, tak payah fikir apa dah. Aku nak rehat dengan bini aku. Nak pergi berjalan. Aku nak pergi melancong, naik kapal terbang. Aku nak berehat, pergi shopping, bawa bini aku, relax. Tak sampai 3 minggu daripada dia dapat duit KWSP tu, tiba-tiba dia dah pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Bukan saya menghina karier tu, tapi dia yang cakap dia tak nak kerja, dia nak relax. Kenapa? Sebab tak cukup. Dapatnya duit tu, anak-anaknya dah minta dulu duit dia. Yang nak kahwin minta dengan dia, nak berniaga minta dengan dia, dia pun minta dengan dia. So saya pesan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, mana yang nak dah sampai masa nak keluar duit KWSP, tak usah nak pening-pening habiskan untuk anak. Pandai-pandailah dia nak cari sendiri. Habis anak kahwin pun bagi ni bagi cakap, kalau setakat nak tolong sikit-sikit boleh, kau nak kahwin ayah bagi seekor lembu, itu setakat itu saja, that's all, kata orang tawak ni. Kalau anak tu kata takkan ayah tak boleh tolong saya kahwin, habis pakailah duit kau, saya mana ada, tak ada, kau tak mampu lah tu. Takkan ayah tu pernah berkira yang sedap engkau yang susah aku faham. Macam tu je cakap. Nampak tak? Beri 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi ajar manusia yang paling kaya. Tu dia, manusia yang paling kaya. Apa dia? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Orang tawak ni nampak cukup. Saya tengok tadi, berapa ramai orang tawak datang dengan ceramah tadi, relax naik motor, helmet pun tak pakai. Dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Macam tu lah kan. Steady kan. Tak ada hal lah kan. Okey, polis pun kawal, tak ada masalah. Okey, dia cangkat tangan detin, kata nampak lah. Dia merasa cukup apa yang dia ada. Bahagia tuan. Ni contoh lah kan, bagi tahu. Dia merasa cukup. Dan Nabi juga pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab kekayaan dalam Islam bukan dilihat kepada pemilikan harta yang banyak. Kekayaan hakiki seorang Muslim apabila dia memiliki kekayaan hati, iaitu sifat merasa cukup dengan rezeki. Ada orang tanya saya masa musim PKP itu, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya tu? Saya kata tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Faham pula dia kata. Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Jangan ingat rezeki sama macam kita nak. Tak. Tapi rezeki ni macam-macam. Dapat tengok Samsul Debat depan-depan pun rezeki. Dapat masuk dekat rumah putih yang macam yang besar gila, macam istana warna putih yang pintu pagar besar tu pun rezeki tu. Tapi sayang sekejap sangat saya dapat masuk ke rumah tu kan. Itulah saja je beritahu. Seronok tengok. Betul, kita macam tu, kita kena nampak tu, alhamdulillah seronok tengok orang Islam ada rumah macam ni. Macam tu kita cakap kan. Ini ada je benda tak elok cakap. Nampak saya naik kereta besar susah, naik kereta kecil susah. Ustaz, kereta kecil mana? Ni marahnya aku. Susah kan. Samsul Debat naik Azia dulu. Bila datang Syamah naik Azia, susah hidup dia. La ilaha illallah. Bukan susah, saya memang suka kereta Azia tu. Kan? Yang terbaru dah cecah 350,000 kilometer dia. Kan? Bila pergi servis tu, budak Pro 2 tu kata, pergi mana Ustaz? Pergi mana? Baru seminggu servis datang balik. Macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan kan? Cukup, kita merasa cukup dengan apa yang kita. Rezeki apa lagi? Rezeki malam tadi kan, cuba tengok dia. Rezeki malam tadi terlelap, pagi tadi masih jaga hidup lagi. Tak sempat minta panjang umur malam tadi, pagi tadi hidup lagi. Tu pun rezeki. Kan? Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi? Tak ada. Tuhan bagi kita. Tuhan bagi rezeki, masih ada isteri. Ada orang tu isterinya dah tak ada, seorang. Baju pun baju pun memang tak sempat gosok. Berkedut-kedut datang ceramah. Sian. Ada orang tu dia ada bini pun sama je dengan orang yang tak ada bini. Memang gosok baju memang tidak lah, dia biarkan je laki dia. Contoh lah kan. Iya, tu tak ada rezeki.
Ada orang tu siap semua. Ada orang rezeki dia anak ramai betul anaknya. Kejap-kejap beranak, kejap-kejap beranak, rajin betul. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak kawan tu. Jangan bagi salam menyaut beranak lah, macam tu lah kan. Sebelum dekat kawasan ni saya dipahamkan memang semua ramai-ramai anaknya. Paling common pun 6 lah macam tu. Ya ke tidak? Nah, estimate kan. Tak apa. Kaya anak ni rezeki. Ada seorang tu anaknya 10. Masuk je 25 hari bulan, anak mak dia hantar mesej dalam grup family tu. Adalah dimaklumkan kepada anak-anak mak, sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu kan abang tahu. 10 anak seorang 500, tak 5,000 sebulan. Oh, jangan main-main tak? Tapi kita kena belajar merasa cukup. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapar dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan. Allah uji kaya dengan cukup. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tu sebab Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab berapa ramai orang kaya yang ada harta tapi hati ini tidak merasa puas dengan rezeki yang Allah kurniakan kepadanya. Imam An-Nawawi berkata, kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah. Jadilah seorang pemilik hati yang sentiasa kaya dengan sifat merasa cukup. Maknanya cukup macam mana? Begini, sikitnya rasa cukup, banyak boleh kongsi. Macam tu. Saya ulang balik. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham perempuan? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham perempuan? Jawab, faham tak faham? Faham, bagus. Macam tu. Maknanya kongsi ni maksudnya sedekah. Contohnya macam kita tengok kan, kumpulan ni SKT 63 ni kan. Dia buat program bekerjasama dengan masjid. Maknanya ada peruntukan-peruntukan tertentu dikeluarkan sumbangan contohnya. Maknanya sikit cukup, banyak kongsi dengan orang. Makna bagi semua orang rasa seekor lembu malam ni. Kan? Jadi dah siap proses dan siap lapah makan masak ramai-ramai, dah siap masak pukul berapa siap masak tu? 6.30 siap masak. Maknanya makanan dah ready. Bila makanan dah ready, makruh ceramah lama-lama. Kena faham ya? Kena faham. Macam tu. Tadi pergi rumah besar tu tadi dapat makan mihun aja. Jadi agak lapar lagi sebenarnya ni. Jadi makna kata memang Datuk Aziz dah cakap makan sikit-sikit je, light-light je, nanti kat masjid makan berat sikit. Saya tak tahulah seekor lembu. Ekor lembu ni bila dia masak dengan kasih sayang, bergotong royong, memang sedap rasanya. Saya dah mula terasa dah ni. Jadi jangan marah kalau ceramah tak panjang malam ni ya. Jadi yang penting sekali hendaklah kita bersyukur dalam meletakkan matlamat kita nak menjadi manusia yang lebih baik. Maka kita hendaklah meletakkan 2 azam yang paling baik sekali untuk tahun ini. 2 azam yang dicadangkan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa berhenti walaupun masih belum berjaya adalah 2. Memperbaiki dan menambah baik ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku 3 golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk syurga. Mereka adalah yang mati syahid, orang fakir yang tidak meminta-minta, dan orang yang tidak disibukkan pekerjaannya daripada taat beribadah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang mula-mula masuk syurga pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang fakir yang tidak meminta-minta. Dia dah susah tapi dia tak minta-minta. Orang bagi dia ambil, tapi dia tak minta-minta pun. 2. Dan yang ketiga, orang yang tidak disibukkan pekerjaannya daripada taat beribadah kepada Allah. Jangan disebabkan kita sibuk dengan benda-benda dunia, maka kita
kita melalaikan ibadah kita. Pukul 7 je Allahu Akbar, Allahu Akbar, drama dulu. Drama cinta, di situ cinta masih ada, macam tu lah lebih kurang. Budak tebing lah, macam tu lah lebih kurang. Tengok drama pukul 7, khusyuk berjemaah pula tu. Kan? Orang perempuan bukan perempuan sini, tempat lain. Ni kat Zimbabwe ke macam tu lah. Duduk ramai-ramai tengok drama, khusyuk tengok drama. Kadang-kadang tu syaitan bisik kat telinga dia. Alah, relax lah, tengok drama dulu, iklan nanti baru solat. Lembut, iklan, waktu iklan nanti baru solat. Sekali iklan, kelang kabut ambil wuduk. Baru semayang, Allahu Akbar, terdengar bisikan syaitan satu lagi. Macam dah habis iklan drama tu, langsung semayang maghrib 1 rakaat ni. Bayangkan tu. Kan, punyalah nak tengok drama. Tentu dunia. Kan, dunia tuan-tuan. Disibukkan pekerjaan dia. Tu belum cerita lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kelang kabut. Allah mak dah azan dah. Kelang kabut dia pakai baju apa semua. Syaitan bisik, relax lah. Kira-kira lah kau nak pergi. Orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Dia pun slow lah. Relax. Tak apa. Relax. Dia pun start motor. Dengar pula Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dah mengaji lah. Orang dah baca ayat tadi. Habis aku ni lambat ni. Relax. Lambat nyanyi kau pergi. Orang lain langsung tak pergi. Betul juga. Slow, relax. Dekat-dekat sampai masjid. Rakaat dah terakhir dah. Allahu Akbar. Dah rakaat terakhir ni sempat ke tidak aku? Yang penting kau pergi. Setan kata. Sampai di masjid. Tengok orang dah bagi salam. Dah habis semayang. Tak apa. Waktu orang bersalam, kadang kau salam je. Orang kan tahu pun kau tak semayang. Langsung tak semayang. Tengok godaan syaitan kan. Tu sebabnya Nabi kata, sesungguhnya syaitan dan iblis tidak mungkin berputus asa. Mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Namun dia tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dalam khutbah terakhir Nabi, cuba kita baca. Kan? Jadi kalau kita mulakan tahun baru ni, berazamlah untuk solat. Kan? Kalau dulu tak solat, sekarang solat. Kalau dulu solat tapi solat lewat, sekarang kita nak solat awal waktu. Dulu solat awal waktu, kan? Tapi lepas solat terus bagi salam, terus balik. Maka lepas ni solat awal waktu tapi lepas bagi salam tak terus balik. Istighfar dulu, zikir dulu, kan? Dan doa dulu baru balik. Lepas tu dah zikir dan doa, buat apa? Solat sunat pula. Solat sunat, tambahkan solat sunat, mengaji Quran antara waktu maghrib nak menunggu isyak tu mengaji. Tak ada, dia balik rumah dah. Siapa yang balik rumah lepas maghrib ada harapan. Ada harapan tak datang balik semula. Mereka rumah dapat pula lauk kan. Dapat lauk pula bini masak. Tersandar kat sofa langsung tak pergi. Yang tu yang kita kena hati-hati. Ni godaan. Tu sebabnya kalau kita tengok Nabi pernah sebut dulu, akan tiba masanya nanti hamba-Ku, akan tiba masanya nanti umat Islam, akan tiba masanya umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Maka sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Adakah umat Islam tak ramai pada ketika itu? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Buih tak kuat. Bila-bila boleh meletup, usik meletup, bergarit meletup, belaga meletup, tak kena apa-apa pun boleh meletup sendiri. Kenapa keadaan macam itu? Bahkan dicabutkan pula perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Kenapa ya Rasulullah? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Bukan dekat Wuhan. Ni wahan. Apa dia? Penyakit wahan ini adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Itulah yang menyebabkan manusia ni, umat Islam, susah nak bersatu padu kadang-kadang. Sebabkan itulah sebab cinta dunia dan takut mati. Dia rasa dia takkan mati-mati.
Bila duit banyak takut mati, tak sempat belanja. Bila dah lawa pun takut juga mati, tak sempat menikmati lawa je tu. Kan? Contohlah, kan? Jadi makna kata, apa puncanya? Puncanya adalah dua. Pertama hawa nafsu, dan yang keduanya tidak yakin. Hawa nafsu itulah puncanya. Dia sibuk nak buat benda lain, tak semayang, hawa nafsu. Digoda-goda untuk buat benda lain, langsung tak buat, hawa nafsu. Tu sebabnya kadang-kadang orang lelaki nak pergi semayang, kan? Pergi mana Abang Haji? Pergi semayang. Abang kata nak makan sama malam ni. Tak ya pula lah. Tak jadi pergi masjid. Buka baju Melayu balik. Sebab nak makan dengan isteri. Hawa nafsu. Ada anak kata, Abah ni cepat sangat nak pergi. Abah nak pergi mana? Abah nak pergi masjid. Abah kata nak buat pergi pasar malam. Tak ya pula. Tak jadi pergi masjid. Pergi pasar malam. Maka hawa nafsu ni nak lawannya dengan apa? Nak lawannya adalah dengan jihad tadi. Perjuangan tadi. Abang nak pergi mana? Pergi masjid. Kata nak makan sama malam ni. Alah, bukan lama sangat pun. Abang pergi masjid sekarang, habis makan semayang kan, abang balik lah. Makanlah sesama. Bukan lama pun. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan sekarang, abang ganti dia. Jadi imam sabar. Sabar imam. Allahu Akbar. Itu sabar. Kalau dia ke depan, alamat lambatlah abang balik. Dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panjang betul. Jadi kalau abang nampak imam sabar ke depan, abang yang ke depan, abang ganti imam tu. Jangan risau. Cepat abang balik hari ni. Anak-anak tegur, abah nak pergi mana abah? Kata nak pergi pasar malam. Kau jangan risau. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Kau tunggu abah balik. Ya, nampak perjuangan. Yang kedua tak yakin sebab apa? Tak ada ilmu. Jadi dia tak tahu kelebihan-kelebihan tu. Kenapa kena semayang jemaah? Kenapa dia kena semayang ramai-ramai? Kan? Kenapa? Apa kelebihan ibadah ni? Apa kelebihan ibadah tu? Kalau orang tak ada ilmu, dia tak nampak benda tu mustahak dan penting. Macam malamnya kan, ramai datang, alhamdulillah. Semua ikhlas lillahi ta'ala ni. Mana ada yang datang sebab nak ambil gambar? Tak ada. Mana ada? Cuba tengok kan, sampai ke sudah tak ada siapa ajak saya ambil gambar. Boleh ke? Kadang-kadang orang perempuan tu, Datuk, saya tengok ada perempuan makcik-makcik tu ambil gambar boleh Ustaz? Boleh. Daripada dalam telekung tu, sini ya. Mini love keluar orang tua ni. Woi. Syat betul orang tua ni. Sekarang ni zaman media sosial. Samsul lain yang kahwin, aku yang kena marah. Aku tak tahu pasal. Dia ni saya tunjuk ni. Saya bukan bohong lah ni, saya tunjuk. Nak tunjuk biar Datuk pun nampak. Bayangkan gambar saya ceramah tu. Nampak tu? Gambar saya ceramah ni. Dia screen capture gambar tu, dia masuk dalam status. Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boykot ceramah beliau. Apa hal? Orang lain yang buat aku yang kena ni. Ni satu lagi gambar saya kat Mekah, kat Madinah. Dekat Mekah. Ni perangai orang jantan, duk ceramah hari-hari pasal kahwin, lalah dia yang kahwin. Tak guna punya jantan banyak. Tuan-tuan fikir. Bukan saya je, Abang Samsul Rau-Rau pun kena. Tu yang masa sebut kat rumah tu tadi, Don cakap betul tu. Banyak mesej-mesej puas menjelaskan. Bukan aku. Kau cuba tengok balik nama tu. Itu yang Samsul Rau-Rau letak 3 muka tu. Samsul Yusof, Samsul Rau-Rau, Samsul Debat. Tengok mana satu, cakap dia. Allahu Akbar. Dia orang ni betul lah. Lepas tu kadang tu satu part, satu hal lagi yang kita balun-balun sangat ni, kenapa kita tak tahu ujung pangkal, diam-diam je lah. Jangan tiba-tiba kita jadi orang yang tahu semua benda. Jangan, kadang kita gemar ni buat judgement, buat hukum, jatuh hukum. Ni mesti macam ni, ni mesti macam ni, ni mesti macam ni, ni mesti macam ni. Janganlah. Kan? Nasib baiklah orang rumah tak percaya. Kalau tak tu tadi saya cakap tadi, mau sampai Kedah, sampai Penang, pusing balik, tak sampai Negeri Sembilan. Kan? Alhamdulillah.
Tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Jadi itulah dia. Kita ni kalau nak mencapai kesempurnaan ibadah kan, kita target nak improve ibadah kita, memperbaiki ibadah, menambah amalan dan memperbaiki ibadah kita. Itu sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ni ada 4 ciri. Mencapai kesempurnaan ibadah 4 ciri. Yang pertamanya mestilah dengan ilmu. Tak mau dia main ikut-ikut dia, mesti belajar. Mesti belajar. Macam mana kayak takbir, macam mana bacaan, kan? Itu sebab bila kita tengok tadi semayang kan. Tu saya kebetulan lambat, saya nak duduk belakang nak jamak. Tengok tadi, berapa ramai orang yang beratur kat tengah sedangkan tepi sana tak penuh lagi. Itu kita suruh tadi, penuhkan. Yang kat depan tak penuh lagi. Kan? Kadang kat takbir pun tengok macam-macam gaya kat takbir. Ada yang macam ni, dia macam ni, ada yang tarik, ada yang bawa ke belakang dulu, ke depan baru sampai. Ada macam tu. Ada yang Allah bersilang pula, dah macam bersilat, aku tak tahu faham. Macam-macam cara. Kan? Itu sebab kena belajar. Kawan tu pula cakap, kalau ayah aku belajar dulu kat takbir ni bujari ni kena kat telinga baru dia jadi. Oh ya ke? Kawan tu masa perang, cuping telinga pun tak ada. Macam mana? Kan? Kena belajar betul-betul. Bacaan macam mana? Cuba tengok. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba tengok amin. Sepanjang berlumba amin. Amin. Nak tengok siapa lagi panjang. Betul ke tak betul? Tak betul. Kan? Semua ada tajwid dia tu. Harakat dia berapa banyak. Kan? Tengok macam mana. Macam-macam cara tu kan. Tu yang belum cerita tu, yang semayang tu, masa dia angkat takbir tu yang dia belajar, sahaja aku solat maghrib. Dia Allah. Dalam hati tu, sahaja aku solat maghrib. Macam ni hamba gegar tak sampai lagi. Solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Allah. Lupa pula lillahi ta'ala. Balik semula. Allah. Orang sebelah tu pekerja pula orang ni. Nampaklah. Macam-macam. Kena belajar. Lepas tu dah lah tak ada ilmu. Kan sibuk nak duduk belakang imam. Betul lah saf pertama tu banyak pahala duduk belakang imam. Sekali imam lupa pula. Imam terlupa malam tu. Jangan main-main duduk belakang. Besar tanggungjawab. Kena tolong imam tu. Imam pula mana ada baca ayat setakat inna atau inna. Tak ada. Imam baca ayat panjang pula. Khatamallahu ala qulubihim. Sudah. Berhenti pula orang tua ni tu. Khatamallah. Kawan kat sebelah tu, sudah aku tak tahu. Kawan tu dah macam ni, tolonglah dia. Engkau dekat belakang, tolonglah. Dia punya orang, siapa suruh baca panjang kata. Aku pun tak tahu ayat ni, dia kata. Ataupun imam tiba-tiba didatangi angin yang tidak diundang. Imam terkentut. Jadi bila imam memfarakah, apa jadi? Yang belakang kena ke depan ganti imam. Dia pula pusing. Batal kentut. Gila budak tu. Orang tak ada ilmu tu kan. Orang tak ada ilmu. Macam itulah. Itu sebab kena belajar. Yang kedua mesti ikhlas. Ibadah tu mesti ikhlas. Yang ketiga apa? Yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Maknanya patut lagi semayang lagi jadi baik, lagi beribadah lagi jadi baik. Ini semayang nombor ekor jalan juga. Masa PKP hari tu, PKPB kan ada dekat KL, saya tak tahu kat sini dia buat petak tu pakai selotip tu, dia buat petak-petak sejadah tu. Dia buat nombor. Waktu maghrib dia semayang kat petak 08. Waktu isyak dia semayang dekat petak 23 0823. Kena pula tu. Allahu Akbar. Kena tu satu hal. Duit yang dia kena tu dia belanja je ke masjid. La ilaha illallah. Aduh, jangan buat-buat ya. Orang perempuan pun sama. Semayang mengumpat laju juga. Dalam dia ngintai-ngintai tadi nampak Samsul Bat ngumpat tu.
tingginya Samsul Debat. Salah pula Samsul Debat tinggi. Ya. Samsul Debat ni dulu kalau ikutkan saiz ni sepatutnya jadi pramugara. Tapi saya tolak jadi pramugara. Sebab saya ni kuat bergurau. Jadi tak boleh jadi pramugara. Takut kapal terbang bergegar sekarang. Jadi kita ada masalah dengan cuaca. Sila mengucap sekarang. Mampu takut orang dalam tu. Agaknya lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, Baginda SAW juga bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling utama dalam mizan timbangan pada kiamat kelak adalah akhlak yang baik. Akhlak kena baik. Itu sebab tadi, bila semayang, akhlak pun jadi baik. Cakap pun jadi elok. Orang perempuan berhenti-berhentilah bercakap. Aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Suami balik lambat. Pahal lambat. Kadang ingat hotel ke apa? Abang tadi mengaji dengan imam. Baca Quran pun bertergamur. Dari sound dia lelaki. Betul, abang mengaji dengan imam tadi. Pergi nanti pun dah. Sudahlah, ingat tak tahu gawat lepak kedai kopi dengan imam tu. La ilaha illallah, tuduh pula imam tu macam tu. Betul, abang semayang, abang mengaji je tadi. Ya, sudahlah. Besok tu imam tanya, malam ni nak ngaji lagi tak? Tak jadi dah, imam. Malam tadi dah kena sound. Malam tu lepas maghrib tu balik. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu balik. Sampai rumah bini sound lagi. Awal balik hari ni tak semayang. La ilah, tak semayang pula tu. Balik lambat salah, balik awal salah. Awal lelaki saya ajar. Kalau balik rumah, kalau bini tegur, awal lagi ni start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi kita keluar balik. Biar dia rasa ni. Kan? Jangan macam tu. Cakap yang baik-baik. Orang perempuan kena faham yang menurut kajian antara lelaki dengan perempuan, lelaki mati dulu. Di Malaysia ni kajian orang lelaki mati dulu. Jadi orang perempuan jangan garang-garang sangat dengan orang lelaki. Faham tak? Faham ke tidak? Apa yang suami nak tu setuju je. Faham? Faham ke tidak? Faham tak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Sebenarnya faham ke tidak? Faham. Setuju tak? Tak. Ada masalah. Saya dah cuba dah. Tak boleh. Cuba dah kan. Jadi dia buat macam mana kan? Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol Negeri Sembilan. Saya pergi masuk dalam dewan tu, tengok semua perempuan. Saya bertanya lah, lelaki tak ada ke menyaut makcik seorang? Lelaki habis mati dah. Saya punya gelak 5 minit berair mata saya tergelak. Menyaut makcik tu. Lelaki habis mati dah. Tinggal perempuan. Buat macam mana tu? Sebab orang perempuan baik-baik. Kalau lelaki ni layan je elok. Dia nak makan apa? Masak. Dia nak minum apa? Bancuh. Dia nak suruh sign. Tak, dia nak transfer tanah kat kita. Cuba sangka baik. Dia buruk aja fikir. Aduh. Tu sebab saya selalu pesan. Dalam bab poligami orang marah ni kadang. Jangan marahkan hukum. Marahkan orangnya tu. Orangnya tu yang tak betul. Yang tak adil tu orang. Hukum kata boleh kalau mampu. Kan? Betul tak orang buat? Ngeling lagi. Dia cakap. Susah betul lah. Yang salah tu orangnya. Betul tak? Betul ke tak? Lepas ni adalah mesej dia beritahu dekat tuan pengurusi masjid, jangan ajak dah penceramah ni, menghasut kata. Bukan menghasut, beritahu benda betul ya. Jadi itu yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalau kita masih lagi buat kemungkaran, masih buat maksiat, masih buat dosa dengan sengaja, dengan sedar, maka ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Niat mestilah niat yang baik, niat yang betul. Kadang-kadang, kenapa kau datang semayang hari ni? Sebab hari ni Datuk Aziz datang. Takkan aku tak datang, sebab tu dia datang. Contoh kan, ada orang tu semayang subuh rajin ni. Kenapa tu? Mak mentua dekat rumah. Allahumma hdina fiman hadait. Daripada dalam bilik terdengar macam kunut. Kuat kunut ni. Wahal baring je tu. Bayangkan tu. Buang asap ni macam tu. Contohlah. Niat itu kena betul.
Kan? Memang betul dalam apa juga yang kita nak buat tentu ada dugaan dan cabaran. Maka kenalah sabar. Macam SKT 63 ni kan, nak buat daripada dulu, nak maintain kan SKT 63 tu bukan senang, melainkan ada orang yang kuat dekat dalam tu nak terus pertahankan. Kadang-kadang ada orang cakap tak payahlah buat, leceh je. Tak. Sebenarnya yang besar di sebalik tu adalah penyatuan silaturahim tu. Persaudaraan tu, dapat jumpa balik kawan-kawan lama, kan, dapat balik berkumpul, kan. Itu sebenarnya, kan? Kadang orang pandang ringan benda buat silaturahim. Itu sebabnya hidup kita ni nak selamat dunia akhirat, 5 perkara kena ada. 5 perkara kena ada. Yang pertama, sabar. Sabar kena ada. Mulai tahun ni, di sini kita bermulalah dengan sabar. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang tak dapat ada sabar dah, walaupun nama dia Sabaruddin. Nama isteri dia Sabariah, nama anak dia Sabrina, Sabran, Sabri, Sabir. Iya, kena sabar. Sabar ni pula ada 3. Pertama, sabar untuk mengikuti perintah Allah. Kalau tak sabar, maka ditinggalkan perintah Allah. Tengah kita daripada sini nak bergerak pergi ke KL. Dalam perjalanan terdengar azan Zuhur. Bang, dah Zuhur lah bang, jom kita berhenti solat. Nantilah, sampai sana kan pandai-pandai lah kita cari. Tak sabar. Tapi kalau okey berhenti, tak lambat ke bang? Tak apa, kita berhenti solat sekejap, tak apa. Lambat sikit pun tak apa. Mana dia sabar untuk taat perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Kena sabar juga. Ada orang mengumpat, ada orang mengeji, ada orang menghina, mengata macam-macam. Jadi janganlah kita sama naik dengan dia. Aku dengar-dengar kan, kau dengar apa? Aku dengar Datuk Aziz tu, kenapa? Maka yang seorang ni pun tegur, tak baiklah ngumpat-ngumpat pasal orang. Macamlah kau tu baik sangat. Dah kena sound. Jadi kena sabar. Cakap apa? Memang aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Settle. Sebut. Ya. Yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan. Saya kata tadi, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Nak buat hari ni, tiba-tiba lembu terlepeh pula, contoh. Nak masak lembu, tengok saiz dia macam mana. Contohlah macam-macam ujian, tapi semuanya boleh diatasi kerana orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Tapi ujian tu sebab Allah Taala dah beritahu dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu dia. Cuba tengok ayah anda bonda yang dah lama ni hidup atas dunia ni. Bayangkan masa muda-muda dulu, masa mula-mula membentuk keluarga, rasa macam tak boleh hidup dah anak-anak aku ni. Macam manalah nak bela dia orang ni. Tiba-tiba masing-masing dah besar. Masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Makna betul lah yang Allah bagi ujian sebelum ni sejajar dengan kemampuan kita. Okay, itu pertama. Yang kedua, selain pada sabar, yang kena ada kalau nak selamat dunia akhirat, kena ada apa disebut sebagai syukur. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Kenapa manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada dia, menyebabkan dia tak syukur. Dan ketiga, sibuk menyebut apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Sebenarnya apa yang dia ada, dia kena sedar Allah izinkan dia ada, baru dia ada. Belajarlah bersyukur. Itu kedua. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahlah pada Allah untuk berikan yang terbaik kepada kita. Yang keempat, redha. Apa juga yang berlaku, terima dengan lapang dada.
Tak lapangkan dada, salamatus sadri ni macam mana cara? Ibarat macam kita ambil secawan air, kemudian dalam air itu kita letak sesudu garam. Saya nak tanya, kalau minum masin ke tak masin? Masin. Kalau kita tukar daripada secawan air jadi sebaldi air, kita letakkan sesudu garam, adakah dia semasin kita minum air kosong di dalam cawan tadi? Tak sama. Sebab kita melapangkan hati kita, melapangkan dada kita dengan apa juga Allah berikan kepada kita. Redha. Dan yang kelima, kalau nak selamat dunia akhirat, apa yang kena ada adalah ikhlas. Contoh saya ceramah malam ni, ikhlas. Ikhlas. Saya pun tak tahu yang ada lembu tadi, baru-baru ni baru tahu. Saya tak ada saya datang ceramah, saya kongkuang sekor lembu, tak ada saya cakap. Kan, saya tak cakap rezeki, ikhlas. Bayar berapa pun tak tahu malam ni. Saya tak kisah pun. Kalau kata sekarang Assalamualaikum, terima kasih Ustaz sudi datang walaupun tak ada bayaran, saya balik, macam mana? Kan, rezeki Allah tentukan, betul tak? Tu ya. Tapi janganlah tak ada. Tak adalah gurau. Tapi betul. Rezeki ni Allah tentukan. Kadang ada orang dah bagi dah. Dia dah bagi dah. Ada satu penceramah tu, dia ada, saya tak nak sebut nama. Dia dapat duit, orang dah bagi dah kat dia envelope tu. Envelope tu dia masukkan dekat dalam satu envelope besar. Kemudian entah macam mana sampai kat rumah, bini dia ingat benda tu sampah. Sebab sampul tu dah koyak-koyak, dah kumpul, dah konyok, dah buang. Bakarnya. Dalam tu tak adalah banyak sangat. Dalam 3,500 macam tu lah. Tapi maknanya apa? Allah dah tulis tu bukan rezeki dia. Saya pernah ceramah dekat Johor dulu. Maaf, dia salam saya, Ustaz ni, berat ni envelope ni. Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash, dia kata. Berkasih banyak. Saya ni jenis tak suka pegang duit dah lama. Saya cepat-cepat masuk dalam bank. Sebab orang perempuan ni boleh bau. Dia macam bau belerang lah. Dia salam cium tangan, dapat duit dia tadi. Tahu dia. Jadi saya cepat-cepatlah pergi ke bank. Bila saya masukkan duit tu, masuk. Maksimum. Berapa dia bagi ni? Sudahnya masuk 2-3 kali masuk, 30,000. Main-main. Satu ceramah 1 jam setengah, 30,000. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Berapa loh fungsi masjid tu? Dengar 30,000 tu. Dia dah mula pandang Datuk Aziz. Tolong tu. Saya masa dapat tu, biar betul 30,000, wallahi, tak bohong. Saya pun masa tu masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya, 30,000 orang tu bayar tadi. Ya ke? Dia langsung macam ni, bonus dia kata. Tak sampai 5 minit, telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum Tuan. Salam. Tuan minta maaf sangat. Kenapa? Salah sampul. 5 minit tuan. Dia boleh cakap salah sampul. Maknanya dia kata baru dia faham. Bahagian kewangan bagi duit kat dia ni, duit penceramah semua dalam ni. Bukannya semua ni duit penceramah. Duit penceramah semua dalam ni. Duit caterer tak bayar lagi. Duit kemah tak bayar lagi. Penceramah ada 2 slot sebelum tu pun tak bayar lagi. Semua dalam tu. Lah, ya. Dia katakan saya, Ustaz tolak je duit saya. Jangan. Dari segi audit ni tak cantik. Jadi saya kata saya akan transfer semua pulang balik kat dia. Bagi balik kat saya berapa yang sepatut saya dapat. Saya kata macam tu. Sebab bukan rezeki kita. Itu ya tuan-tuan dan sekalian. Jadi yang penting sekali ikhlas. Ikhlas ni berbuat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Yang kita harapkan hanyalah ganjaran dan keredaan daripada Allah semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu. Saya ni badan ni makin panih pula. Kan? Saya ni tak tahu. Saya balik pada umrah itu okey. Balik pada umrah macam suara berubah sebab Taif memang sejuk betul. Taif dengan Madinah sejuk betul. Siapa yang nak pergi bulan 1 bulan 2 ni, standby baju sejuk tu memang kena bawa. Jangan tak bawa. Memang terperanjat sejuk dia tu. Kan? Lepas tu saya balik okey.
Saya berceramah di Sarawak 5 hari, kemudian di KL apa semua. Ni baru jadi semalam ni, suara saya jadi balik. Macam tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi sebelum saya mengakhiri ceramah ni, saya nak kongsikan apa yang ditinggalkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka. Ada satu nukilan gurindam yang ditulis oleh Hamka, tajuknya Terlena. Orang Kedah kata terlena. Terlena. Saya bacakan. Waktu berlalu begitu pantas. Ni kata Hamka. Hamka kata, waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama kemudian terasa menjadi pula 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk atau Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astagfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak semua sekadarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong merau menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita mensia-siakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu adalah satu teguran dan juga pesanan juga untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan sama-samalah kita memperbaiki diri kita. Biarkanlah 2022 itu sebagai tempat jatuh yang kita kenang, tapi tahun 2023 ini permulaan yang baru untuk kita. Bermulalah menjadi baik, menuju ke arah kebaikan, daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya faham signal-signal yang diberikan itu. Kalau dah berubah-ubah cara tempat duduknya itu, saya faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir, dikembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mendik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa di luar sana